A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Cikgu Kasim Latif. Para guru, mahasiswa, mahasiswi, pelajar-pelajar yang saya kasihi. Hari ini saya akan membicarakan satu lagi aspek yang berkaitan dengan panduan berucap. Dalam siri yang lepas, saya telah membicarakan langkah pertama iaitu mengawal gugup. Yang kedua, analisis majlis, halayak dan juga diri sendiri. Yang ketiga, mengumpul idea dan maklumat. Yang keempat, mengatur bahan ucapan. Dan hari ini, yang kelima iaitu merancang pengenalan ucapan. Tuan-tuan dan puan-puan, merancang pengenalan ucapan kita merupakan salah satu faktor yang sangat penting. Kerana apabila kita berdiri di hadapan halayak untuk berpidato, ayat-ayat pertama yang keluar dari mulut kita, itu yang akan difokus oleh audiens. Andai kata kita pandai merancang pengenalan ucapan kita ataupun pengenalan pidato kita, maka audiens akan menyediakan diri untuk mendengar pidato kita seterusnya. Oleh itu, terdapat banyak langkah yang perlu diikuti. Yang pertama, teknik menarik perhatian. Bagaimanakah kita nak menarik perhatian audiens pada awal pidato kita? Yang pertama, kita kena nyatakan fakta-fakta yang menarik. Data-data contohnya atau statistik. Supaya audiens bersedia dengan apa yang akan kita sampaikan. Bila mereka dah suka dengan pembukaan kita ataupun pengenalan atau ucapan awal kita, maka mereka akan fokus kepada pidato kita. Yang kedua, ajukan soalan-soalan pidato. Contohnya, kita keluarkan satu soalan untuk audiens berfikir. Kalau kata tentang kemalangan, tuan-tuan tahukah berapa ramai rakyat Malaysia yang meninggal dunia atau cedera parah, cedera kekal dalam sesuatu kemalangan, khususnya dalam musim-musim perayaan. Kita pause seketika. Mereka akan terus berfikir. Kemudian baru kita beri penerangan ataupun data ataupun statistiknya. Seterusnya, berikan kenyataan-kenyataan yang lucu ataupun berjenaka. Itu pun boleh. Sekadarkan satu frasa atau satu ayat sudah memadai. Jangan berjela-jela sebab ini pengenalan. Yang seterusnya, berikan petikan-petikan orang-orang yang ternama, orang yang terkenal. Contohnya, Perdana Menteri, menteri-menteri, penulis-penulis besar dunia. Petikan daripada Al-Quran atau petikan daripada hadis. Itu yang saya buat dalam pertandingan semasa di universiti dulu. Saya membacakan satu ayat Quran yang pendek. Kemudian kita terjemahkan. Kita juga boleh merujuk kepada majlis, halayak atau diri sendiri sebagai perucap. Kemudian boleh juga bercerita, sama ada cerita benar, fantasi ataupun dongeng. Yang ke-8, menyatakan kejadian-kejadian bersejarah. Kejadian yang benar berlaku. Kalau kita nak membicarakan tentang semangat patriotik contohnya, kita cerita bagaimana pahlawan-pahlawan Melayu dahulu menentang British atau penjajah-penjajah lain. Supaya menimbulkan kesedaran dari peringkat awal lagi dalam kalangan audiens. Seterusnya, kita menyatakan atau menekankan kepentingan subjek atau tajuk yang akan diperkatakan pada peringkat awal ini. Dan
kita juga boleh memberi penghormatan peribadi kita, iaitu memuji halayak secara jujur. Kalau kita nak buat contohnya gitu, berkaitan dengan jangan merokok, kita kata saya amat pasti tuan-tuan dan puan-puan audiens di depan saya, tidak ada seorang pun yang merokok. Tahniah. Tentu mereka akan tepuk walaupun mereka merokok. So ingat, dalam peringkat awal ini kita kena puji audiens kita supaya mereka akan mengikuti pidato kita seterusnya. Yang kedua ialah kita beralih ke preview. Dalam rancangan yang lepas atau segmen yang lepas, saya ada menyentuh sedikit tentang preview. Apa itu preview? Preview ialah kita menyatakan isi-isi utama yang akan kita sampaikan secara umum. Contohnya, kalau dalam pertandingan biasanya 3 isi penting. Kita jelaskan 3 isi penting itu secara umum, sekali lalu saja. Tapi dalam pidato umum biasa, mungkin kita ada 5, 6 atau 7 isi. Kita kena nyatakan ke semua. Dalam pidato saya hari ini, saya akan membicarakan 1 yang berkaitan tentang apa-apa-apa. Yang kedua, sampailah yang terakhir. Dijelaskan sedikit saja supaya audiens dah tahu apa yang akan kita sampaikan dalam pidato kita selama mungkin setengah jam ataupun 45 minit. Kalau boleh jangan panjang tuan-tuan dan puan-puan. Kalau diminta berucap 2 jam, saya ingat itu kadang-kadang audiens kita akan bosan dengan kita. Pidato yang paling bagus, setengah jam, 45 minit, tinggi-tinggi 1 jam, cantik. Audiens pun seronok. Sedang mereka seronok, kita berhenti. Itu yang bagusnya kita merancang pidato kita. Kemudian elakkan menyampaikan bahan-bahan yang tidak berkenaan. Contohnya kadang-kadang bila kita nak membicarakan tentang semangat patriotik, tiba-tiba kita cerita pasal, tadi saya pergi makan durian tadi. Baru kejap saya makan ikan patin, tempoyak contohnya. Tolong jangan. Sebab ada audiens yang tak berkenan dengan cerita-cerita sampingan yang tidak sesuai dengan tajuk. Sebab kita sedang berpidato, bukan kita berucap. Kalau orang yang berucap, mungkin dia boleh cerita sedikit apa yang berlaku sebelum dia menyampaikan ucapannya. Tapi kita pidato, kita direct to the point, terus saja apa yang nak kita sampaikan. Dan yang kedua, jangan sekali-sekala menyinggung perasaan audiens. Contoh tadi, kalau kita kata, saya pasti tuan-tuan dan puan-puan tidak merokok. Alhamdulillah, orang tepuk. Tapi kalau kita kata, audiens di depan saya ni semuanya merokok, tak guna. Mungkin ada audiens yang akan tinggalkan kita, padan muka kita. So, jangan sekali-sekala menyinggung perasaan audiens. Sebab kita beri pidato kita untuk menarik perhatian mereka, untuk kita menjual idea kita, supaya pidato kita bermakna kepada mereka dan akhirnya kita mendapat manfaat daripada audiens kita. Dan yang ketiga, jangan buat aksi yang sibuk. Apa maksud aksi yang sibuk? Contoh, ada sesetengah pemidato, dia gugup, dia panik, dia akan berjalan dari hujung ke hujung pentas. Tak tentu arah, pusing sana, pusing sini, tengok atas. Sepatutnya tengok audiens. Kita fokus kepada audiens kita. Ini baru bab pengenalan saja. Yang akan datang, saya akan membicarakan tentang badan ataupun isi-isi pidato kita. Dan kemudiannya penutup. Setiap satu bahagian ini merupakan sangat penting kepada kita sebagai seorang pemidato yang hebat. Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, mahasiswa-mahasiswi, InsyaAllah ikut saja panduan yang kecil-kecil yang saya bagi ini,
InsyaAllah, semuanya akan menjadi seorang pemidato yang hebat pada satu masa akan datang. Sekian untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe percuma, share juga percuma. Hanya kita dapat berkongsi maklumat dengan rakan-rakan yang lain, saudara mara kita, tak kira di mana. Dan jangan lupa juga tekan butang loceng. Kalau ada komen, tulis di bawah ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga kita jumpa pada masa akan datang. Saya sayang kamu.